Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama, The Right Honourable Dame Cynthia Alcyon Kiro, berikutan dengan pelantikannya sebagai Governor General New Zealand yang ke-22. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan itu turut disertai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 50 tahun. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicuci rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Sementara itu, 156 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 11,542 orang. Terdapat 29 tambahan kes-kes baru kepada 14 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 46 kes. Kesemua kes baru ini adalah merupakan rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan, iaitu kluster Kilanas Staff House, kluster Megalith Sendirian Berhad, kluster HTB Buildtech Sendirian Berhad, kluster Masyur Ops Staff House dan kluster Rani Jaya Staff House. 4 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster BSP HQ Blok M, kluster 583, kluster 3096 dan kluster 3381. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Dalam pada itu, terdapat 81 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 255 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,874 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,588 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan, artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 22 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 6,196 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 460,375 ujian. Perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan di Pusat Kesihatan Pengiran Anak Putera Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Asam esok 22 Oktober 2021 dan Ahad 24 Oktober 2021 bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Perkhidmatan itu dikhususkan untuk penduduk di Kampung Air dan kawasan sekitarnya. Dalam pada itu, berdasarkan data terkini yang diperolehi daripada Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, hasil daripada banci penduduk yang dijalankan pada awal tahun ini, Kementerian Kesihatan telah menyelaraskan kadar vaksinasi bagi COVID-19 mengikut jumlah terkini penduduk bagi tahun 2021.
20 Oktober 2021 di mana seramai 345,754 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19. Kadar vaksinasi baru bagi satu dos ialah 80.4% daripada jumlah penduduk negara, iaitu penyelarasan dari 76.2%. Manakala bagi mereka yang telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 pula, seramai 238,491 orang telah menerima dua dos, iaitu 50.5% daripada jumlah penduduk negara, iaitu penyelarasan dari 52.6%. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 18 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan kompaun, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Agama turut mengongsikan mengenai perkembangan peperiksaan di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama. Walau bagaimanapun, ketetapan bagi peperiksaan berkenaan tertakluk kepada keadaan dan perkembangan jangkitan COVID-19 di negara ini. Peperiksaan pemilihan calon ke sekolah Arab PCKSA dilaksanakan dengan kaedah alternatif, iaitu dengan menggunakan markah penilaian sekolah yang akan mengambil kira perolehan markah pelajar dalam penilaian kendalian sekolah, sama ada peperiksaan setengah tahun, ujian topikal dan penilaian hasil kerja pelajar di sepanjang tahun 2021 ini. Jadi semoga dengan cara ini, kaedah alternatif ini, proses kemasukan ke sekolah Arab dapat diteruskan sesuai dengan perancangan yang telah diaturkan dan pelajar-pelajar berkenaan dapat memasuki persekolahan alam persekolahan setelah terpilih nanti dalam awal panggal persekolahan tahun 2022 insya-Allah. Mengenai peperiksaan awam di bawah kawalan Kementerian Hal Agama yang melibatkan iaitu sijil sekolah rendah, sijil sekolah-sekolah rendah agama SSRU, sijil pelajaran agama Brunei SPUB, prasijil tinggi pelajaran agama Brunei pra-STPUB dan sijil tinggi pelajaran agama Brunei STPUB. Kementerian Hal Ehwal Agama telah membuat penelitian mengenai pelaksanaan peperiksaan tersebut dan menetapkan untuk dilaksanakan bermula pada bulan Januari 2022. Sejak kaedah pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan pada 18 Ogos 2021, iaitu semasa pembukaan sesi penggal persekolahan ketiga, purata kehadiran mingguan pelajar sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama pada keseluruhannya sebanyak 97%. Namun, jelas Menteri Hal Ehwal Agama, terdapat segelintir pelajar yang menghadapi masalah dalam mengikutinya. Mengambil kira hal-hal seperti ini, Kementerian Hal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam telah mengambil inisiatif, iaitu memperkenalkan apa yang disebutkan namanya pakej pembelajaran di rumah, home learning pack. Bahan pembelajaran di rumah yang merupakan bahan-bahan yang biasa diajarkan di kelas classroom, di bilik-bilik darjah, akan dicetak, diedarkan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pelajaran dalam talian. Dan ini juga telah
perkirakan bilangan mereka. Bilangan mereka tidak ramai sebenarnya. Dari keseluruhan pelajar-pelajar di sekolah Arab dan juga murid-murid di sekolah agama yang seramai 42,600 orang, hanya sekira-kira sekadar 752 orang pelajar atau murid yang memerlukan home learning pack seperti ini atau memerlukan bantuan. Jadi hal ini akan dilaksanakan secepat mungkin oleh Jabatan Pengajian Islam dengan mengikuti sebagaimana yang ditayangkan di skrin sana, cara drive thru, iaitu ibu bapa akan datang ke sekolah mengikut jadual yang ditetapkan kepada mereka. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama rakan-rakan strategik yang terdiri daripada persatuan-persatuan dan badan-badan bukan kerajaan NGO merangkumi sektor kemasyarakatan, kebeliaan, kesukanan dan kebudayaan mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW secara dalam talian. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sementara itu, semalam Pusat Dakwah Islamiyah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, pengupayaan mu'alaf dengan kerjasama unit dakwah daerah Temburong mengadakan majlis dikir sempena Maulid Nabi Muhammad SAW bersama mu'alaf bagi daerah Temburong secara maya. Majlis dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan surah Al-Fatihah, diikuti dengan tazkirah bertajuk Zahirkan Kasihmu dengan Selawat. Selain untuk memeriahkan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW, majlis antara lain bertujuan mengajak para mu'alaf bagi meneladani akhlak junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, antara yang menyertai ahli majlis mesyuarat negara. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan anak-anak syarikatnya petang tadi menganjurkan majlis dikir Maulidur Rasul secara maya. Majlis diserikan dengan tazkirah bertajuk Menghayati Akhlak Kepribadian Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Balai Ibadat Kampung Mata-Mata menganjurkan tazkirah melalui aplikasi Zoom sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tazkirah disampaikan oleh Dr. Haji Harpandi Dahri, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Tural, Kupu SB. Pusat Serantau Simeo Vokteng juga mengadakan sambutan Maulidur Rasul secara maya. Menyertai majlis Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat berkenaan. Majlis diisikan antaranya dengan bacaan Sayyidul Istighfar, tazkirah yang disampaikan oleh Haji Anwari bin Haji Rawi, penceramah bertauliah dan bacaan selawat 1000 kali. Mangsa kebakaran rumah di Kampung Burung Pingai Air menerima bantuan keuangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis penyerahan secara pandu lalu disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pemberian bantuan keuangan tersebut adalah untuk membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bencana bagi meneruskan kehidupan seharian. Usaha ini menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah. Enam kejadian serangan laser pada tahun 2020 dan satu kejadian pada tahun ini dilaporkan oleh pengendali pesawat. Laporan tersebut diperoleh dari Mandatory Occurrence Report MOR Jabatan Penerbangan Awam.
Laporan turut mendapati ia dengan sengaja ditujukan ke pesawat dan dianggap sebagai ancaman serta menyebabkan gangguan dan hilang penglihatan sementara kepada kru-kru penerbangan. Perkara tersebut dinyatakan oleh pemangku pengarah penerbangan awam Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam satu sidang media mengenai bahayanya aktiviti serangan laser pagi tadi. Awang Haji Muhammad Azlan bin Haji Muhammad Junaidi dalam ucapannya turut menegaskan bahawa serangan laser merupakan ancaman serius bagi keselamatan dan membahayakan nyawa para penumpang dan kru penerbangan. Jabatan Penerbangan Awam seterusnya ingin mengumumkan kepada orang ramai mengenai larangan serangan laser di bawah Seksyen 21 Perintah Penerbangan Awam 2006. Sinaran pancaran laser ada sangat rendah pada jarak yang jauh. Akan tetapi, sinaran pancaran laser boleh memenuhi seluruh ruang kokpit walaupun dari jarak jauh ribuan kaki dan orang ramai tidak menyedari potensi bahaya sinaran pancaran laser yang dihalalkan ke pesawat semasa penerbangan. Sementara itu, Penguasa Polis Kanan Awang Sulaiman bin Ali Din, pemangku pengarah siasatan jenayah pasukan polis di Raja Brunei, pula menjelaskan ancaman laser diambil serius oleh pasukan polis di Raja Brunei, memandangkan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang mengancam nyawa dan tidak akan dikompromi. Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dr. Dayang Marsita binti Omar, Pegawai Perancang Bandar dan Desa Kanan di Jabatan Perancang Bandar dan Desa, dinaikkan pangkat sebagai Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa di Jabatan Perancang Bandar dan Desa Kementerian Pembangunan mulai 28 September 2021. Syarikat Penerbangan di Raja Brunei RB diumumkan sebagai penerima anugerah Syarikat Penerbangan Terkemuka Asia, iaitu Anugerah Kelas Perniagaan 2021 dan Kru Kabin Terbaik Asia 2021. Perkara tersebut diumumkan oleh World Travel Awards. Dengan kejayaan itu, syarikat RB berjaya meraih anugerah Kru Kabin Terbaik Asia untuk kali kedua berturut-turut dan yang pertama bagi anugerah Kelas Perniagaan 2021. Terdahulu, syarikat RB dicalonkan sebanyak 3 kali bagi anugerah kelas perniagaan iaitu daripada tahun 2010 hingga 2012. Awang Sabirin bin Abdul Hamid, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif RB, dalam ucapannya antara lain menzahirkan terima kasihnya bagi pihak RB kepada para pelanggan, rakan dan peminat atas sokongan yang berterusan. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan menerima sumbangan daripada ACE Agencies Berhad, pihak berkuasa Pelabuhan dan Maritim Brunei Darussalam, Jabatan Arah Logistik, Kementerian Pertahanan dan Haska Interior Sdn Berhad. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan boleh berhubung terus dengan MOH Emergency Operations Centre di talian 729-5712 semasa waktu bekerja. Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN ABIS 2021 akan diadakan secara maya Isnin ini, 25 Oktober 2021, merupakan salah satu acara penting bagi negara Brunei Darussalam. Persidangan tersebut akan memberi peluang kepada orang ramai untuk mengenal pasti strategi-strategi dalam mempromosikan perkembangan yang saksama dan mapan dalam era digital. Dalam temu bual bersama melalui aplikasi Zoom, Dayang Haslina binti Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Technologies selaku pengerusi Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN 2021 menyatakan ABIS antara lain membincangkan strategi-strategi bagi menyelesaikan isu yang mempunyai kepentingan serantau. Di antara perkara-perkara yang akan dibincangkan itu adalah firstly keutamaan ASEAN di dalam
norma baharu, new norm. Melihat kepada ketidakpastian akibat keseriusan pandemik COVID-19, pada masa ini pun kita ni berapa sudah wave-nya di Brunei, is the second wave. Pada masa ini, so syarikat-syarikat SME, especially perniagaan-perniagaan hendaklah bersiap sedia untuk menghadapi pelbagai kemungkinan untuk for them to nyorang recover. Masa depan ASEAN, lagi strategi-strategi dalam mempersiapkan negara-negara ASEAN mengenai masa depan pekerjaan, pendidikan, kesihatan, travelling, perjalanan dan kehidupan seharian selepas wabak COVID-19 itu. Dan the next panel adalah panel Digital ASEAN. Pandemik COVID-19 telah mempengaruhi cara perniagaan ketanian yang seperti mana dikatakan tadi. Sektor yang terutama melalui online, produk-produk pun dan perkhidmatan pun dimasukkan ke secara digital. 809 botol dan 3,153 tin minuman keras pelbagai jenis dirampas dalam gerakan operasi pemeriksaan yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja di sebuah rumah di kawasan Jalan Kebangsaan Lama. Pemeriksaan adalah hasil makluman yang diterima daripada orang awam mengenai dengan penjualan dan pemilikan barang-barang tegahan kastam. Semasa operasi itu, seorang lelaki warga tempatan berumur 46 tahun ditahan. Turut dirampas satu unit dispenser mengandungi 19 liter minuman keras, wang tunai berjumlah RM3,524 yang dipercayai hasil penjualan barang tegahan dan sebuah kereta. Kesemua barangan tegahan terbabin dan individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang JKED untuk siasatan lanjut. Sementara itu, beberapa bungkusan plastik kecil disyaki sebagai dadah terkawal ditemui semasa pemeriksaan rutin yang dijalankan di kaunter pemeriksaan Pejabat Pos Momong Kuala Blain. Semasa pemeriksaan tersebut, JKED mendapati satu bungkusan yang diisytiharkan dengan tidak betul sebagai dokumen perubatan. Hasil pemeriksaan mendapati satu tium plastik berwarna hitam dilekatkan di salah satu katalog pakaian dan didapati mengandungi beberapa bungkusan plastik kecil disyaki sebagai dadah terkawal. JKED menyerahkan barang yang dipercayai dadah terkawal tersebut dan pemilik bungkusan kepada Biro Kawalan Narkotik. Seorang lelaki warga negara asing ditahan kerana didapati membawa masuk barangan tegahan hasil rondaan Task Force COVID-19 di kawasan Kebun Kampung Junjungan Mukim Pangkalan Batu, daerah Brunei dan Muara. Dalam kejadian itu, kerjasama antara pasukan simpanan polisi Company, pasukan polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei menemukan beberapa bungkusan plastik berisi 452 botol minuman keras pelbagai jenama. Suspek kemudiannya dibawa ke pusat kuarantin Perkampungan Sukan Berakas bagi menjalani kuarantin selama 2 minggu dan kes penyiasatan bersama barang rampasan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja JKED bagi siasatan lanjut. Pasukan polis Diraja Brunei bersama agensi-agensi penguatkuasa berkenaan terus meningkatkan pemantauan semasa hari ke-17 operasi pulih yang dijalankan semalam. Orang ramai dinasihatkan agar terus mematuhi arahan dan saranan pihak kerajaan bagi mengelak daripada tindakan yang lebih tegas terhadap individu yang sengaja mengabaikan perintah di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Produk jus apple berjenama Ceres keluaran Afrika Selatan ditarik balik di pasaran negara berkenaan kerana didapati mengandungi mycotoxin petulin melebihi had maksimum yang dibenarkan dalam jus buah. Sehubungan itu, Autoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA dalam siaran akhbarnya memaklumkan pengimport produk jenama berkaitan di negara ini telah dihubungi dan mengesahkan keluaran produk yang terjejas tidak diimport ke negara Brunei Darussalam. BDFA juga memaklumkan seperti mana diperuntukkan di bawah bab 9 Ceraian -1 Sub Perenggan 1 Akta Kesihatan Awam Makanan Penggal 182,
Sesiapa yang menyediakan, menjual atau mengimport makanan yang boleh memudaratkan kesihatan boleh dipenjara selama 5 tahun atau suatu denda atau kedua-duanya sekali. Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut hubungi Autoriti Makanan Brunei Darussalam di talian dan email yang tertera.